Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Dan sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Mula-mula izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang, selamat menyertai program baru saya, iaitu program mengulang kaji buku saya ini, Dr. Lee's Method, English Grammar Level 1. Di samping mengulang kaji, kita panaskan badan sementara menunggu buku saya yang kedua diterbitkan. Sekarang saya sudah belum sampai 50%, tetapi sudah hampir. Jadi beri saya sedikit masa, sebab buku ini agak mencabar sedikit, sebab ada lebih banyak yang mesti ditulis dan di-type. Kerana bahagian penerangan saya menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi kerja ada tambah sedikit kerja. Yang buku satu ini saya 100% bahasa Inggeris. Tetapi saya rasa dan atas permintaan ramai orang, ramai pembeli, mereka suka jikalau saya juga dalam bahagian nota-nota saya buat penerangan dalam bahasa Melayu. Jadi buku ini buku dui bahasa, BM dan BI. Dan jikalau kamu melihat buku ini, buku level 1 ini, kandungannya 38 bab. Bab ke-20 simple past tense. Buku ini setiap soalan saya telah buat naik dalam YouTube channel saya. Dan semua soalan dalam buku ini telah saya memuat naik dalam YouTube channel. Dan ini ulang kaji. Tapi walaupun ulang kaji, hanya topiknya sama. Hanya topik sama. Semua soalan di papan putih dan buku ini langsung tidak sama. Jadi jikalau kamu mempunyai buku ini atau telah menyertai program saya di YouTube channel buku 1, sekarang kamu mendapat peluang kedua untuk membuat topik yang sama tetapi soalannya berlainan. Okey? Sebenarnya saya ingin beritahu kamu semua bahawa saya ada 7 level, 7 tahap, 7 buah buku. Dan 38 bab yang terdapat di level 1 adalah paling penting dan merupakan asas grammar. Jadi 38 bab dalam buku ini akan muncul dalam setiap tahap. Sampai ke tahap 7 kita mesti belajar 38 bab ini. Memang soalan semakin susah, semakin mencabar, tetapi mesti belajar. Jadi tahap 2, 38 bab ini timbul lagi, muncul lagi. Tahap 3, tahap 4 pun sama juga. Hanya soalannya lebih mencabar, lebih susah, tetapi mungkin setiap bab saya tambah 2-3 bab yang baru sahaja. Sebab walaupun kita sampai ke tahap 7, kita tidak akan melihat lebih daripada 50 bab bagi saya. Jadi bukan kerana buku pertama ada 38 bab, buku kedua 45, 55, 67, sampai ke bab ke-7 100 atau 90 bab. Tidak ada. Bagi saya paling banyak pun 50 bab. Itu saja. Jadi saya sekarang ke latihan yang telah saya sediakan di papan putih, simple past tense. Perkara-perkara yang sudah lalu.
Jadi tengok number 1. Maria sweep the floor yesterday. Yesterday masa lalu. Kalau dia sudah lalu, kita tidak boleh gunakan sweep. Sweep ialah menyapu floor lantai. Jadi sweep maksudnya setiap hari menyapu. Tetapi ini sudah lalu, yesterday, kemarin. Maka sweep menjadi apa? Sweep menjadi sweep, past tense ialah swept. Okay? Jadi jawabannya, Maria swept the floor yesterday. The maid mopped the floor last evening. Last evening, petang kemarin. Sudah lalu. Jadi mop, M-O-P, ialah tiap-tiap hari. Present tense. Sekarang bagaimana kita tukar ke past tense? Apakah past tense untuk mop? Past tense untuk mop ialah mop. Double P tambah ed. Okay, double P tambah ed. Mop. A few weeks ago, sudah lalu. Beberapa minggu yang lalu, Lisa come home. Come ialah tiap-tiap hari, simple present tense. Sekarang kita mesti tukar ke past tense. Jadi apakah past tense untuk come? Past tense untuk come ialah came. Jadi jawaban kita, a few weeks ago Lisa came home. I hear a loud noise just now. Just now artinya tadi. Kalau tadi sudah lalu. Hear, apakah past tense untuk hear? Apakah hear past tense-nya ialah heard. Tambah D sahaja. Saya pernah melihat H-E-A-R-E-D. Salah. Sebab hear, dengar, mendengar, past tense ialah heard. Tidak ada I, terus D. So, I heard a loud noise just now. Saya terdengar satu bunyi yang kuat tadi. Tadi itu sudah lalu. Yesterday the boy see a snake. Yesterday kemarin sudah lalu. See tiap-tiap hari. Kalau masa lalu ialah ini masa lalu. So yesterday the boys saw a snake. Last night masa lalu. Malam semalam. My sister sleep early. Sleep itu tidur tiap-tiap malam. Apakah past tense untuk sleep? Kalau sleep masa lalunya ialah apa? Sleep past tense ialah slept. Early masa lalu. So last night my sister slept early. Lilian read a novel a few weeks ago. Asal kita lihat ago masa lalu, beberapa minggu yang lalu. Jadi read, membaca tiap-tiap hari. Kalau masa lalu, apakah masa lalu untuk read? Masa lalu untuk read ialah read. Ejaannya sama, sebutannya berlainan. Kalau sudah lalu, kita baca read. Okay? So Lilian read a novel a few weeks ago. Just now, tadi sudah lalu. The phone ring. Ring itu tiap-tiap hari berbunyi. Sekarang kita tukar ke masa lalu. Jadi apakah masa lalu untuk ring? Masa lalu untuk ring ialah
ialah rang. I tukar ke A. So jawapan, just now the phone rang. He take my pen last night semalam. Last night sudah lalu. Jadi take menjadi, apakah past tense take? Past tense untuk take ialah took. T-O-O-K. Jadi jawapan, he took my pen last night. Mother cut some vegetables this morning. This morning, pagi ini sudah lalu. Pagi tadi sudah lalu. Kalau dia sudah lalu, kita mesti tukar ke past tense. Cut. Apakah past tense untuk cut? Potong. The past tense of cut is sama juga, cut. Saya pernah melihat bahagian penulisan, ada orang yang tulis kata tanpa ed. Tidak. Masa lalu untuk cut ialah sama, cut juga. Dia tidak ada past tense. So mother cut some vegetables this morning. Tidak ada past tense. Tidak, dia past tense tetapi tak boleh tambah ed. Okey, begitulah latihan kita untuk hari ini. Dan sini ada sedikit berita untuk kita. Bulan depan September ada kelas baru online. Speaking, make sentences, reading, grammar. Okey, seperti video yang telah lalu, ingat, make sentences adalah asas untuk menulis karangan atau email atau report. Kita jangan terus ke email, terus ke report, terus tulis karangan, agak susah. Sebab kita, kecuali kamu boleh membina ayat dengan grammar, struktur ayat, kosakata, tanda bacaan dengan tepat. Kalau kita boleh buat 35 ayat yang tepat, yang betul dari segi grammar, struktur ayat, kosakata, segi tanda bacaan, maka kita boleh tulis, kalau kita boleh tulis 35 ayat dan setiap ayat itu 7 perkataan, maka 38 ayat itu kita sudah boleh membina satu karangan, panjangnya lebih kurang 260 perkataan dan tidak ada kesalahan. Jadi bagi saya, belajarlah membina ayat dengan betul, dan ayat itu gabung, ia terus menjadi satu rencana, satu karangan, atau satu report, atau satu email. Okey? Jadi jikalau kamu ingin menyertai kursus, sekaranglah masanya untuk WhatsApp kepada saya. Dan masih juga ada orang yang bertanya saya, buku ini masih ada atau tidak? Buku ini memang ada, tetapi oleh kerana sekarang kita tahu PKPD, jadi saya di Johor, kami masih tidak boleh, kilang pencetak buku masih tidak boleh buka. Jadi saya tidak dapat buat apa-apa. Saya pun tunggu. Apabila kilang sudah boleh buka dan mereka mencetak buku saya, maka saya hantarlah ke rumah kamu. Jadi buat masa ini hanya satu perkara kita boleh buat. WhatsApp kepada saya untuk menempah buku dan untuk mendaftar kursus saya. Kursus baru bulan September. Okey? Apabila masa sudah sampai, bukunya sudah dicetak, saya akan maklumkan. Dan kamu boleh kirim bank in, masukkan duit dalam bank, dan saya akan mengatur untuk mengirim buku kepada kamu. Lah, buat masa ini jangan bayar dulu, hanya daftar sahaja. Okey, jadi setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan video saya dan telah mempelajari simple past tense, bagaimana bertukar ke past tense dari kata asal yang diberikan. Okey, so sehingga kita berjumpa di video yang akan datang.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.